Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang memiliki apa saja yang di langit dan di bumi. Dia pemilik, tuan-tuan, pemilik. Banyak kali ayat ni kita ulang. Jangan kita tak faham ayatnya. Kalau cakap lahu ma fis samawati, dia memiliki langit dan bumi, berarti apa kan? Dia pemilik. Pemilik tak ada hukum ke apa? Tak ada undang-undang ke apa? Awak milik bangunan kecil pun ada undang-undang. Ada undang-undang masuk. Kadang premis yang kecil je, office yang kecil je, ada undang-undang tak? Ada, dia tunjuk. Kita pergi homestay, bukan besar sangat homestay dia, kondo je, siap dengan dia punya rules and regulation. Undang-undang awak kena gini, kena gini, kena gini, kena gini, kena gini. Tak buat undang-undang dia, tak kena ikut undang-undang juga. Ini premis yang kecil aja, rumah 3 bilik aja. Ada undang-undang tak? Ada. Ada undang-undang. Nak awak nak tinggal sini, awak kena ada ikut peraturan kita. Jadi awak nak tinggal di langit dan di bumi tanpa ikut undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Who are you? Kita cakap, siapa awak ni? Ini milik bapak awak ke apa? Langit dan bumi ni. Kalau bahasa kasar dia macam itulah. Betul lah. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah cakap dia pemilik langit dan apa saja di langit dan di bumi, berarti dia ada undang-undang. Dan undang-undang dia ayat di atas Allah wahyukan kepada siapa? Kepada rasul-rasul. Undang-undang dia mana kita nak jumpa undang-undang dia? Undang-undang dia wahyu Allah Subhanahu wa taala. Depan kita di Quran yang kita pegang 30 juz ni disebut dalam undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang dari sudut aqaid, itu daripada akidah, dan ibadat, dan juga adab, segala ahkam, hukum, segalanya di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran. Itu undang-undang dia. Manusia lari daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat yang kita pergi mesti ada undang-undang. Negeri mana yang kita nak pergi yang tak ada undang-undang? Ada tak sebuah negara ada presiden, ada prime minister, tapi tak ada undang-undang? Ada negara apa? Tak ada. Saya ingat dalam dunia ni tak ada satu negara pun kita pergi tak ada undang-undangnya negara. Ada presiden tapi tak ada undang-undang. Tak ada undang-undang. Presiden mana nak memerintah macam mana tak tanpa undang-undang. Jadi Allah memerintah, menguasai, memiliki segala yang di langit dan di bumi. Takkanlah tak ada undang-undang. Takkanlah Allah SWT tak turunkan undang-undang. Undang-undang di langit kita tahu tak, tuan-tuan? Kita tak tahu pasal kita tak tinggal di langit. Tak perlu Allah nak beritahu kepada kita apa undang-undang di langit tu. Ada tak undang-undang di langit? Ada lah. Takkan tak ada. Yang kita spesifik adalah di bumi. Macam mana nak hidup di bumi? Allah Subhanahu wa taala turunkan undang-undang. Melalui siapa? Melalui Rasulnya. Dalam mana? Dalam kitab Al-Quran. Kalau kita adalah dalam kitab Al-Quran. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia yang tertinggi, maha tinggi, kita kata tinggi segala-galanya. Allah tinggi, kata ulama tafsir katakan zat Allah Subhanahu wa taala tinggi, martabat Allah, kedudukan Allah, darjat Allah Subhanahu wa taala, semuanya maha tinggi. Tak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dia, kalau sini diterjemahkan yang tertinggi keadaan dia. Segala-galanya Allah itu maha tinggi daripada makhluknya. Tak ada makhluk yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim, begitu juga dengan Al-Azim, itu yang maha besar. Zat dia pun yang kita kata yang terbesar. Yang terbesar adalah zat dia, dan kekuasaan dia, kedudukan dia, segala-gala sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya azim, semuanya yang maha besar. Kemudian Allah SWT selepas nak tunjukkan kita ni manusia ni, kita tak faham atau kita tak merasai keagungan Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah SWT. Tapi Allah jelaskan kita, langit
makhluk yang paling besar sekali yang depan mata kita yang kita boleh melihat. Ada makhluk yang lebih besar lagi. Siapa lagi lebih besar daripada langit? Coba minum dulu bagi masa. Apa dia? Lagi besar daripada langit. Coba Arash. Arash. Betul kan? Arash. Makhluk terbesar yang kita tak pernah lihat adalah Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar sekali. Yang kita tak lihat. Kita dengar je nama. Jangan tahu. Boleh terangkan Arash Allah? Apa dia Arash Allah? Boleh dia? Macam mana Arash Allah? Nak tahu tak? Saya pun tak tahu. Arash Allah ni kita dengar nama dia. Nama Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita pun tak tahu Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya besar kalau 7 lapisan langit ini dicampurkan dengan kursi sekali Di atas 7 lapisan langit ada kursi. Kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala dicampurkan semua ini, dia macam cincin di tengah-tengah padang pasir kalau bandingkan dengan Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 lapisan langit ni dengan kursi, kalau dibandingkan dengan Arash ni macam cincin di padang pasir. Kecil je yang ini semua. Macam mana kan? Arash ni besar. Allah Akbar. Yang kita dapat lihat ini langit saja. Langit. Allah sifatkan langit makhluk yang terbesar lah. Kita bilang malaikat lagi besar daripada langit. Malaikat ada yang besar lagi daripada langit, cuma kita tak nampak malaikat saja. Jadi Allah kalau terangkan kepada kita tentang malaikat pun kita tak nampak. Allah jelaskan kepada kita langit ni makhluk yang terbesar sekali. Takadu samawatu yatafattaruna min fawqihin. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya. Pecah kerana yang tadi itu, kerana takut dengan kebesaran Allah, dengan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melayu pula itu terjemah, alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya kerana ngeri dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri dan takutnya kepada Allah. Dia tambah lagi, kerana mereka takut kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan yang benar. Melayu punya terjemahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Indonesia nya 1, 2, 3, 4, 5 baris tu. Melayu lebih detail lagi. Jadi kalau kita nak baca terjemahan, saya syorkan beli yang Melayu. Yang tuan-tuan pegang ni semua Indonesia. Ada satu pun yang Melayu, tak nampak pun yang pegang Melayu ni. Semua tak, semua Indonesia tak. Dia punya starting aja hampir sahaja langit. Betul? Itu Indonesia. Saya pegang dua-dua. Bawah atas Melayu, atas bawah Indonesia. Kalau depan dia alam langit nyaris-nyaris pecah, itu Melayunya. Melayu ada satu terjemahan itu. Indonesia ada macam-macam ada terjemahan. Di Indonesia macam-macam yang tuan-tuan pegang ni Department Agama dia punya terjemahan. Department Agama. Kalau siapa pegang tafsir terjemahan alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya, ada? Tak ada kan? Itu Melayunya. Kalau yang itu Melayunya. Kita supportlah Melayu punya. Ke mana ni? Beli yang pimpinan Ar-Rahman punya, Melayu punya. Melayu punya lagi sedap lagi. Dia punya terjemahan ni lagi detail lagi daripada Indonesia ni. Indonesia short and sweet aja dia bagi gitu. Tak mendalamnya. Dan ramai termasuk Maulana Abdul Hadi yang saya belajar pun dia suruh kita baca yang Melayu punya. Dan kawan saya yang ajar tafsir, kira pakar bahasa jugalah, dia pun cakap baca yang Melayu juga. Baca yang Melayu juga. Jadi saya pun baca yang Melayu punya lah. Cuma kadang lain sikit lah. Adalah perbezaan, ada di sana sini.
Tapi kita lagi sedap baca Melayu punya. Dia kata alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya kerana ngeri dan takutnya kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan yang benar. Jadi langit itu pecah sebelah atas ini kerana takut. Dia kata takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Indonesia cakap dia tak masukkan takut. Dia kata hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya kerana kebesaran Allah. Dia kata gitu. Dia kata gitu. Kita pula tak tengok tafsir, kita based on terjemahan. Kalau tuan-tuan tengok tafsir, barulah dapat elaborate sikit, dipanjangkan. Kalau tak tengok tafsir, macam mana langit pecah ni kerana kebesaran Allah. Jadi Melayunya dia elaborate sikit kerana ngeri dan takut kepada kemurkaan Allah SWT. Itu maksud saya. Jadi Melayunya dia, kalau kita nak quick reference cepat hanya tengok tafsir, bagus refer kepada Melayunya daripada Indonesia ni. Indonesia dia tak elaborate habis-habis. Dibagi kita supaya kita tengok kitab tafsir. Jadi kita nak takut kerana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, langit hampir pecah kerana takut dan ngeri. Ini sama juga dengan law anzalna hadzal Quran ala jabal. Kalau kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung akan pecah. Bukan turun maksudnya gunung ini Al-Quran turun terus pecah gunung, bukan itu maksudnya. Macam Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Macam mana Al-Quran turun kepada kita? Macam mana Al-Quran turun? Beginilah kita baca ini. Kalau gunung ni dia baca Al-Quran, diturunkan kepada dia dan mereka baca, dia terus bersampai tu kan, pecah terus. Bila baca Al-Quran ni dia hancur gunung. Bukan Quran tu turun atas dia pecah itu, bukan. Kalau dia dapat Al-Quran macam diwahyukan dan dia baca Al-Quran itu, dia tak tahan, takut sangat, min khasyatillah, kerana takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila dapat Al-Quran. Tapi manusia itulah nak cakap kena muka kita sendiri keras, hati dia lebih keras daripada gunung, baca Al-Quran pun lagi kadang kritik Al-Quran pun ada, bukan takut, bukan tuduh, bukan ini, kritik lagi ada tak orang kritik Al-Quran? Ada juga, daripada orang Islam juga ada. Jadi langit ini takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah jelaskan malaikat pula, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim itu yusabbih ni bertasbih, bihamdi rabb bertasbih memuji. Ini tasbih malaikat ni, dia tasbih dengan dia puji. Subhanallah wa bihamdi. Jadi itu kalau kita baca subhanallah wa bihamdi, dia ada subhanallah dan dia ada alhamdulillah. Subhanallah wa itu dia bertasbih dulu, lepas tu mereka memuji, mereka bertasbih. Bertasbih maksudnya apa? Ini kadang kalau dia terjemah bertasbih, kita jam. Apa kita jam? Dah jadi bahasa Arab, dah jadi bahasa Melayu, apa lagi? Apa makna bertasbih? Tanya lagi, ni tanya lagi. Apa makna bertasbih? Apa? Cuba jawab. Bertasbih, apa makna bertasbih? Zikir. Bertasbih apa? Zikir. Dapat? Zikir. Memuji, itulah memuji dia bertasbih apa? Menyucikan. Dia mensucikan, mensucikan Allah, menyucikan Allah. Itu bertasbih. Kita ingat bertasbih, pegang tasbih dan subhanallah itu bertasbih. Itu dia tasbih mana? Kalau kita tasbih mana? Tasbih yang benda tu. Arab tak panggil itu tasbih tu.
kita je orang Melayu dan jadi tasbih itu jadi bertasbih itu subhanallah subhanallah. Kalau ini yusabbihuna mereka mensucikan Allah dulu. First mereka sucikan Allah, lepas tu baru mereka memuji Allah. Ini dua-dua powerful tuan-tuan. Kalau seorang itu mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita agak kalau kita nak puji seseorang itu, kita akan puji dia cakap dia ni tak lambat, dia ni tak lambat, dia ni cepat. Mula-mula kita nafikan dia tak lambat, lepas tu kita cakap dia ni cepat. Kita nafikan dia daripada perkara-perkara yang negatif dulu. Perkara yang negatif nafikan dulu, baru kita cakap yang positif. Faham tak? Ini yang powerful je tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua tu berat sangat dia punya timbangan. Tapi kita biasalah. Siapa ada baca kalimat ni satu hari daripada subuh sampai sekarang? Baca 100 kali. Ada? Masya Allah. 100 kali. Masya Allah. Setiap hari anda baca. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Syekh, ingat anda ada baca? Anda tak baca. Jadi ini suatu akan memberatkan timbangan. Kita memberatkan timbangan, Masya Allah. Kalau orang dapat amalkan setiap hari itu, setiap hari pada benda ni kata Rasulullah SAW ringan di lisan. Kita kalau dari rumah anak sampai ke sini, kalau baca ingat dah 1000 kali kata, kita boleh baca. Ini 100 pun tak baca, 50 pun tak baca. Bila baca? Bila tadi baca hadis tu. Bila baca itu je baca. Lepas ni lupa lagi. Itulah kita perlukan majlis-majlis ilmu ni untuk ingatkan kita. Benda ni simple aja sebenarnya, kita boleh baca. Nanti kita tak baca. Jadi itu mereka bertasbih, mensucikan Allah dan memujikan. Dan yang kedua apa yang mereka lakukan para malaikat ni, wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka memohon ampun untuk orang yang ada di bumi. Semua orang malaikat minta ampun ke? Ini jadi persoalan ni. Semua orang malaikat minta ampun ke? Termasuk orang yang kafir. Itu memang anti orang kafir. Mana malaikat minta ampun pada orang kafir pula. Kalau kita kata macam mana tuan-tuan? Malaikat minta ampun untuk orang kafir ke tidak? Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan malaikat memohon ampun untuk manusia, orang-orang yang ada di bumi. Kata serta malaikat memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Jadi kalau kita baca kitab tafsir, dia ada ayat lagi. Ini secara umum. Secara umum malaikat meminta ampun untuk manusia di bumi ini, dan secara khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ada ayat yang mentakhsiskan, mengkhususkan. Yang dimaksudkan dengan manusia di atas muka bumi ini bukan orang-orang kafir. Bukan orang-orang kafir. Pasal kita je tak boleh minta ampun untuk orang-orang kafir. Kita kalau ada orang kafir meninggal dunia, kita boleh minta ampun tak untuk dia? Tak boleh. Tak boleh. Nabi pun tak boleh minta ampun. Para sahabat, Nabi-Nabi semua tak boleh minta ampun untuk orang kafir. Jadi dia khususkan, malaikat minta ampun untuk orang-orang yang beriman. Bila tuan-tuan? Bila waktunya? Lagi khusus lagi hadis Rasulullah SAW, bila seorang itu di dalam masjid. Di dalam masjid, lepas salat dia tak keluar masjid, dan dia berada di musallahu, kata Rasulullah SAW, di tempat dia solat, dia tak keluar. Dan bukan ada dua tafsiran. Satu, tempat dia solat, betul-betul tempat solat tu dia tak beralih daripada tempat dia solat tu. Dari satu, kadang dia duduk belakang. Janji dalam masjid. Janji dalam masjid, malaikat akan memohon Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan selama malam yuhdis,
selama dia tidak berhadas. Berhadas saja, malaikat pun tinggalkan dia. Malaikat pun tak minta ampun selama dia tidak berhadas. Jadi kalau kita tadi lepas solat, kita duduk di dalam masjid sampai ke solat lagi satu, iaitu solat Isyak, kita duduk dalam masjid, kita dapat doa siapa tuan-tuan? Malaikat. Ini siapa yang bagi kita? Sadiqul Masduq, yang benar, yang dibenarkan. Rasulullah SAW yang beritahu kita, offer kepada kita, nak tak kita dapat doa daripada malaikat. Kita kalau nak jumpa dengan orang soleh, kadang berkilometer pergi nak minta apa? 50 km, 100 km pergi nak minta dia doa dia. Syekh boleh doakan kita tak? Boleh doakan, nak doa orang sanggup. Dia pergi jauh-jauh untuk nak minta tak. Ini yang doakan kita siapa? Malaikat. Malaikat dalam Al-Quran tak kita jumpa malaikat mohon ampun kepada Allah untuk diri mereka sendiri. Kenapa malaikat tak mohon ampun untuk diri mereka sendiri? Kenapa dia mohon ampun? Biasanya dalam Quran dia mohon ampun untuk manusia. Muka-muka macam kita lah dia mohon ampun. Tapi dia tak mohon ampun untuk diri dia sendiri. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Dia tak bersalah. Malaikat diciptakan tak melakukan kesalahan. Dia tak buat maksiat. Itu dia punya nature dia. Dia tabi'i, malaikat diciptakan macam itu. Macam itu, jadi dia tak bersalah. Dia tak mohon ampun untuk diri dia. Itu ulama kata. Dia mohon ampun untuk kita ni. Jadi dan doa, kalau orang tu makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Makin mustajab doa mereka. Tuan-tuan tiap minggu boleh istiqamah ni, mungkin doa para malaikat. Allah marhamhu, Allah marhamhu, ya Allah rahmati mereka. Rahmati mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebab itu kita boleh duduk tiap-tiap minggu atau tiap malam kita kan. Kerana doa para malaikat itu yang secara psikologi kita tak tahu lah macam mana. Tapi ini yang buat orang-orang yang duduk antara maghrib. Bila kita duduk di antara satu waktu ke satu waktu, tuan-tuan? Lepas subuh kita duduk ke sampai waktu zuhur? Tak ada. Lepas zuhur kita duduk ke sampai waktu asar? Tak. Lepas asar kita duduk ke sampai waktu maghrib? Tak ada. Kalau tuan-tuan buat gitu dah wali semua. Lepas maghrib sampai isyak aja. Ini je pasal apa? Pasal pendek. Bukan pasal kita ni hebat sangat. Pasal waktu dia pendek je. Kalau kena isyak pukul 12, saya pun tak duduk juga, tuan-tuan. Kalau kena isyak, pukul berapa isyak? Pukul 10 isyak. Tak payahlah kan. Biar ngeteh dulu lah. Kerana waktu dia pendek, tak sempat ngeteh pun. Nak keluar nak ngeteh je dah habis kuliah kita. Dah habis kita punya duduk. Kita je. Jadi waktu dia pendek, inilah waktu prime. Jadi ini waktu peluang kita je. Nak dapat doa siapa? Doa para malaikat. Biasa kita lepas solat dia zuhur ke asar pun terus. Kadang tak sempat apa, kita dah cabut. Belum lagi malaikat nak doakan kita. Duduklah dulu malaikat nak doakan kita. Kita semua sibuk. Biasa habis solat aja balik. Habis solat balik. Tak ada orang nak duduk. Tapi maghrib insya-Allah taala. InsyaAllah kita duduk sampai ke isyak dan berhaklah mendapat doa para malaikat. Itu yang beritahu kita adalah Rasulullah SAW. Ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Kena pula Allah Subhanahu Wa Taala beritahu di sini dalam malaikat makhluk yang terbaik, yang tak pernah buat dosa, mohon ampun. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan Allah juga ingatlah, sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun. Dia mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Pengampun, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Kata ulama tadi saya baca, ini lain sikit lagi kan. Kalau kita tahu nama Allah Al-Ghafur, kalau kita tahu nama Allah Ar-Rahim, dialah yang Maha Pengampun. Kalau di Indonesia dia terjemah Maha Penyayang. Kalau Melayunya diterjemah Maha Mengasihani. Kalau kita tahu Allah itu bersifat Maha Pengampun, apa kita buat? Minta ampun. Kalau kita tahu Allah itu Maha Penyayang, Maha Mengasihani, mintalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir rabbi ighfirli warhamni, rabbi ighfirli warhamni. Kalau kita tahu Allah Maha Kaya, mintalah ini. Kalau kita tahu nama Allah, Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nama dia atau sifat dia. Semua nama Allah adalah sifat dia juga. Jadi Allah yang Ghafurur Rahim,
Kita mohon kepada Allah. Kita ni pula banyak dosa. Kalau nak fikir-fikir dulu punya dosa sampai sekarang ni, dan akan datang buat lagi, bukan dah bertaubat sangat. Kita cakap besok buat lagi, ongoing lagi. Sampai bila kita tak buat dosa ni? Sampai mati ya. Dah mati dah stop buat dosa. Dah stop buat dosa. Ongoing je dari dulu, kini dan selama-lamanya. Selama-lamanya tuan-tuan kita akan buat dosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam ni dia buat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang buat kesalahan, wa khairu khata'in tawwabun, adalah orang yang bertaubat, memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita termasuk orang yang dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung lagi. Aku lihat astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.